கல்வி மைய நிர்மாணிப்புக்கான நிதி திரட்டும் விருந்து நிகழ்வு. டிமிதா தோளம் வண்டரி முத்து கடவுள் வாழ்த்து. அதனை வழங்க ஐயா சிவஸ்ரீ பிரகதீஸ்வரர் அவர்களை அழைக்கின்றோம். எப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வழகு. அகரமுகர எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முகற்றே உலகு. ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினை இந்தியும் இடம்பரை போடும் நிகற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை உந்தியில் வைத்து அடிபோற்றுகின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். வருகை தந்திருக்கூடிய அனைவருக்கும் அடியனின் முதற்கண் வணக்கங்கள். நன்றி. kita menjemput Datin Rajama Parmasivam, திருமதி பூமலர் காந்தி கண்ணன், திருமதி மகாலட்சுமி நாகராஜன். தொடர்ந்து குத்துவிளக்கேற்றும் வைபவம் அதனை வழங்கிட டத்தின் ராஜம்மா பரமசிவம், திருமதி பூமலர் காந்தி கண்ணன், திருமதி மகாலட்சுமி நாகராஜன். குத்து விளக்கு ஏற்றிய குத்து விளக்குகளுக்கு நன்றி. Dengan segala hormatnya, pengurusan Persatuan Dewi Mahamariaman Bandar Putra Selangor menjemput yang berhormat, yang berbahagia, Tan Sri, Puan Sri, Dato Sri, Datin Sri, Dato, Datin, Doktor, Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk menghadiri program majlis makan malam bersempena dengan pelancaran kutipan dana untuk projek pembinaan semula Kompleks Baru Kuil Dewi Mahamariaman Bandar Putra Kelang serta bangunan Pusat Pendidikan Child Education Center Child 5 Mac hari ini. Bandar Putra Devi Sri Mahamariaman ஆலய நிர்வாகம் இதன் வழி ஆலய மறு கட்டுமான திட்டத்துடன் கூடிய சைல்ட் கல்வி மைய கட்டட நிர்மாணிப்புக்கான நிதி திரட்டும் விழாவிற்கு பெருமதிப்பிற்குரிய பெருமக்கள் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடும் நேர்மையோடும் உல தூய்மையோடும் வருகை என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். அடியே நான் கண்ணாசி மாதிரி இன்னும் கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரத்திற்கு வேறு வழியே இல்லை. உங்களுடன் நான், என்னுடன் நீங்கள். பொத்தனை போன்ற உங்கள் அதனை வழங்கிட செல்வி ஹேமாஸ்ரீ. பொது கருத்தை சொல்க, உன் கருத்தை சொல்லுவதில் 1000 வந்தாலும் அதற்கொப்ப வேண்டாமே அந்தமிழர் மேன்மை அடிப்பாரை போற்றுதற்கும் ஏறுவா வாழ்ந்தால் எதிர்ப்பதன்றோ தமிழர்களில் எழுதுபோல் வேலை ஏதத்தையும் செய்தற்கும்
Irfan Dasar selaku pengerusi PPD MM. ஆலய தலைவர் திரு நாகராஜ் தர்மலிங்கம் அவர்களை கொள்கை உரையாற்ற அழைக்கின்றோம். Salam sejahtera yang saya muliakan, Yang berhormat Tuan Zawawi Mukhni, Ahli Exco Kerajaan Negeri merangkap pengerusi Ahli Awal Agama Islam dan Industri Halal Selangor dan Adun Sungai Kandis. YB, thank you for coming. Yang berhormat Dato' Nazila Idris, pengerusi Sekretariat Gabungan NGO Selangor dan orang kuat UMNO Kota Raja, wakil-wakil MIC Kota Raja, wakil-wakil Kuil, wakil Malaysia Hindu Sanggam, wakil daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Sentosa, rakan-rakan seperjuangan dan pada hadirin sekalian, selamat malam. Sebelum itu saya mohon maaf kerana kelambatan seperti biasa Indian time dalam memulakan acara pada malam ini. Namun perjalanannya masih lagi panjang. Majlis ini hanya satu majlis sahaja untuk melancarkan satu usaha murni kami dalam tekad membina bangunan baru Kuil Dewi Mahamariaman Bandar Putra Kelang yang telah pun usang dan diisytiharkan tidak selamat didiami oleh Majlis Berbandar Kelang sedikit masa dahulu. Projek ini sebenarnya sepatutnya dimulakan lebih awal, tapi tertangguh kerana masalah COVID-19, penutupan rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Dan ianya dimulakan semula pada tahun ini selepas tanah rizab agama yang dihaskan oleh SUK Kerajaan Negeri Selangor digeserkan di atas nama persatuan kami. Baru saja seminggu yang lalu dia ini digeserkan selaras dengan keputusan Majlis Rumah Ibadat Selangor Limas. Dalam masa 6 hingga 7 bulan sijil perwartaan akan dikeluarkan. Surat aku janji yang dikeluarkan oleh persatuan, rumah ibadah yang ada di sekarang ini terpaksa dirobohkan dan rumah-rumah ibadat di sekeliling yang lain pun diroboh, dan kawasan-kawasan yang dimaksudkan itu khususnya Rizab Air Selangor dan Rizab Majlis Agama Islam Selangor diserahkan kepada mereka. Ini satu cabaran yang amat getir bagi kami, walaupun pada asalnya kawasan itu merupakan rumah ibadat Islam, rumah ibadat bukan Islam secara keseluruhannya. Namun kami tekad dan terima apa yang diberikan kerana itu adalah keputusan kerajaan negeri. Kami terima dan kami dalam komuniti India di Bandar Putra 2 dan Bandar Puteri bertekad membangunkan semula kompleks kuil ini berdasarkan kepada keluasan tanah yang diberi kepada kami. Saya tidak fikir jumlah yang disyorkan oleh jurubina kami 2.5 juta secara keseluruhannya satu amount yang besar, sebab ada rumah ibadat semua agama dibina dengan kos yang begitu tinggi. Tetapi dari segi peradaban mereka untuk menjalankan kerja-kerja sosio dan ekonomi berkaitan CSR meragukan. Rumah-rumah ibadat tidak kira masjid atau gereja, tokong, kuil dan sebagainya haruslah bersandarkan kepada keperluan semasa, keperluan penduduk, dan harus bertindak sebagai focal point dalam mengatasi masalah ataupun cabaran sesuatu kawasan berkenaan. Bandar Putra itu nama saja Bandar Putra, tapi kita ada banyak kes-kes peratusan tinggi, golongan B40. Golongan ini sedang meningkat tanpa mengerakam. Kita telah menyaksikan bahawa bantuan diberi tanpa mengerakam. Dalam masa tahun 2020, pihak pengurusan telah menghadapi satu kegetiran di mana kami telah diminta merobohkan semua struktur-struktur yang ada berdasarkan kepada prasyarat untuk mendapatkan perwartaan. Yang berhormat YB Zawawi telah menganjurkan sidang Zoom atas usul inisiatif beliau dengan pihak pengurusan Selangor, PDK KL
dan pejabat YB Ghana, Limas dan sebagainya, di mana keputusan bersama dicapai selepas warta dikeluarkan. Plan pembangunan baru akan diberikan kepada pihak Majlis Perbandaran Klang, dan berdasarkan kepada kelulusan plan berkenaan, rumah ibadat baru akan dibangunkan. Jadi bukanlah kami ini syok sendiri nak bina rumah ibadat yang baru, tapi rumah ibadat yang ada sekarang ini telah dibangunkan oleh developer Malaya Pines Sdn Bhd, IOI Berhad, dan strukturnya macam satu rumah panjang saja. There's nothing there. Jabatan Juruukur dan Malaysian Society of Engineers telah pun tekan sekian lama. Serucuk tu basic foundation pun tak ada. Jadi ini tunggu masa nak rebah je lah. Jadi saya terpaksa sebagai pengurusi sejak mengambil alih jawatan pengurusi, telah bertekad untuk menyelesaikan isu tanah ini dulu. You can't do any development without the land is yours. Tanah ini baru diwartakan atas nama persatuan, jadi persatuan yang namun. Tapi yang kita hadapi ialah kekangan dana. Kita macam close shop 2,5 tahun, baru buka balik kedai. No business. Jadi saya telah berhubung dengan banyak pihak, khususnya pihak Menteri Besar Incorporated MBI. Mereka adalah anak syarikat kerajaan negeri yang membantu, tapi permohonannya harus disertakan melalui pejabat DUN kepada Menteri Besar selaku pengurusi. Manakala permohonan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sedang dalam perjalanan melalui pengurusi MIC Tan Sri Vignesh yang terkait telah serahkan beberapa hari yang lalu. Bagi pihak parti MIC, mereka telah memberikan komitmen untuk membantu kami mengumpul dana daripada cawangan-cawangan MIC Kota Raja dan juga orang-orang kenamaan yang mereka kenali. Dan bagi pihak IOI, saya ada temu janji dengan ahli parlimen Puchong yang juga you cannot catch the husband, you catch the wife. So saya tak boleh jumpa suami dia. So YB Ghana cadang you cukup isteri dia ahli parlimen Puchong, parti yang sama. So saya temu janji saya dengan dia pada hari Selasa ini 11 hari bulan di parlimen. Tapi saya masuk parlimen bukan nak debate, nak jumpa dia aja. Jumpa dan memberikan perhatian dan minta timbang terhadap beliau supaya consider. Seperkara yang lain ialah apabila kita menjadi pemimpin, we have to talk about what the actual reason. Janganlah kita jadi macam ahli politik. Sekarang saya pun serba salah. Lagi 3-4 bulan akan ada pilihan raya negeri. Pakai baju merah, seluar biru, topi hijau. Susah saya sebab topi hijau pun sudah hubungi saya. Saya pun tak tahu apa dia hubungi saya. Kita nak terangkan apa Perikatan Nasional nak buat. Tiba-tiba pula saya jadi tokoh Jadi this is quite sensitive, but sebagai pemimpin I have to tell this. I don't use Indians only for votes, and after that, we are going around like beggars, and it's very difficult. Semua ketahui berapa, where are these funds, and suddenly kita tiba-tiba enjoy dari Namibia, susah lah tu. I feel very bad, and then satu kelemahan saya lah, saya tidak suka berpura-pura. It's difficult for me to okay, no problem, okay, but I have to tell what is our issue. Bandar Putra 2 dan Bandar Puteri sahaja kita ada 11,000 penganut agama Hindu, 11,000 Hindus, bukan India, Hindus. Tapi kuil satu sahaja. Ini tidak bermakna kuil itu di Bandar Putra yang datang untuk mengerjakan ibadat sembahyang hanya daripada Bandar Putra. No, it's all over. 70% yang menerima bantuan bakul makanan kami adalah orang Melayu Muslim. I mean, that's the fact in this country. We have to be multiracial. My YB career dulu sebelum YB adalah ustaz, but actually he assisted me to get this land. Awal berkaitan dulu. And that was a very crucial time, masa COVID-19. Tahap kedua, 10 km away you cannot travel. Land office tutup, tapi kerja jalan. Jabatan Tanah dan Galian tutup, kerja jalan.
untuk menjalankan kami keluar. Were very good. They keep on forcing us to go out and all these issues. But it's quite fortunate that our YB came and said stop. And he asked them actually, agama ni sama saja, jangan tindas-tindas. So he arranged a meeting and then we solved the issue. One of the most important component of the Varta. Okay, you get the gazettement, then you demolish. Okay, like this we are there. Otherwise it will be in the gazettement. And this is my challenge. How to bring about this thing? Why temple? People keep on building temple. 5 million, 6 million, and somebody yesterday Tansi told me 13 million. They were approached him for 1 million, and he ended up raising 9 million. So it's not going to help the community at all. I don't know. People have different perception, but I hate this. The temple or any place of worship is above politics, is above all. So there should be a place where people seek. If you go to church and you see somebody come with problems, house caught fire and all that, something like that, or mosque, they will immediately assist them and usher them into their premises and do whatever they need. But 95% Indian temples or Hindu temples turn them away. And this creates another issue. Conversion. Madhamatram. Then we are the minority community here, but we are facing the main issue, conversion. Indira Gandhi Mari. That cases. Why? This is the root. So I hate to build a temple without a specific education center, which my dream actually. The same. I don't interested in this. People must come rather than prayers. They must be. In my place, apartment CIU, we got about 65% B40 family, 271 single mothers, 179 single mothers are Hindus. So maybe the numbers might go down because somebody will go there and help them, then convert them, that's it. I got this statistic from YB's office. So per tuition போறதில்ல அந்த என்னது ப்ரீ ஸ்கூல்லாம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டா 300 வெள்ளி குறையாது 4 வயசு பிள்ளைங்க ப்ரீ ஸ்கூல். ஆனால் அந்த வீட்டில் விடும்போது அந்த 300 வெள்ளி ஒரு மாதத்துக்குள்ள ப்ரொவிஷன் வாங்குவாங்க. இதை பார்ப்பாங்களா இல்லை அதை பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இதான் திஸ் ஹவு தி urban poverty take place. So I always believe we have according to ROS law, about 7,500 Hindu places of worship all over the country, registered under them. I don't know how many of them are functioning well, I'm not very sure. We have a lot of barankamas, this jewelry in the temple. ஒரு கோயிலில் 10 பவுன் இருந்தால் 7,500 கோயில் எவ்வளோ காசு முடங்கிக்கணும். It's not helping the community. So we are still in the taboo that we want to do this rather than helping the living. I don't question on the devotion or devotees towards somebody, no. The question is still whether we are doing the right thing at the right time. So within this whole thing, the 2-story building will come out where an administrative center of the temple and classroom will be built, where religious classes and preschool plus tuition classes will be encompassed. Other than that, no problem. People will fund it. But I don't have place to do. So we engage Tamil schools and say, until that whole thing is ready, now let us find and fund your pupil standards 5 and 6. From standard 6, English word. They ask them, can you please explain about yourself? They are talking something else because that is not its syllabus. It's purely on syllabus. Conversion out. So we have started, and the school was actually very helping. Very welcome to our initiative. I have got a Beacon International School to move in to create the syllabus and assist them. So we are on the way to do these things. How the 2.5 million will be raised? I told YB, I went to his office, I said,
YB, you are coming to my function. I will tell you well in advance what I will talk. I don't want, he feels shocked. Hey, Rajan is talking this now. He's very close to me. நான் என்ன கேட்பேன்னு சொல்கிறேன், நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லிடுங்க. Same thing I told Tan Sri Vicky, same thing I told Tengku Zafrul. You know, we have met very shortly. And I told him directly. And he said he's coming to Kawasan on the 24th. I'll catch him. No issue. We know how, at that point, no issue. We know how to go and snake it into it and get the money out. Then they asked me, you asking 1 million from ICU. Then you're asking 500,000 from IOI. Proper Zawawi bagi. And then I said, Zawawi's already said tangan dia kecil. Only can go this level. But he said tangan dia kecil. But he can actually point his hand on the other side because he's in the ESCO. So he can give it to the MB. Kecil pun tak apa, but he can give it to the MB. No issue. So my point is that I don't like, as I told YBA, I simply tema பேசுறதுல எனக்கு பிடிக்காது. I never do that, honestly. So I get my facts right. For this year, under budget 2023, budget Madani, the total PMO budget for PMO office is 780 million. For DPM office is 620 million. So do a DPM bagi dua lah. This is for them. Meaning that if they go an official program, they give, say like Sri Anwar go to UNICEF, announce 1 million. From there he get the money. It's in PMO, not from the ministry. Not from the sinking fund. No, it is been allocated for him as a prime minister to do that. So I'm just asking from there. I don't think so that we are making a sin by asking. And it is backed by facts and figures. Even my YB agreed. No promises, Rajan, but I'll take it up. That's okay. You will take it up. That's the spirit of him. So he said, I'll take it up. Amma dapat tahu Rajan. It's okay. At least you take it up. MIC is doing that. But on my part, I'm going to Parliament without a wife and get somebody's wife to talk to the husband. No problem. So by this, I think by July we can cukup 2 million. And then he said, you know, your temple get and other fellows will come. Then other fellows come, it's your business. First come, first serve basis. I got my facts right. It is your answer. 11,000 Hindus can never do something. So Tan Sri was looking me up and down and said, it's a bit difficult to talk to Rajan. You know, I'm not an ordinary MIC guy or somebody there go around and butter somebody, you know, no butter ஒன்றும் தெரியாது. Go and you only telling me. I have never know. You see in your Facebook, in SUK Slangos handset, Parliament handset, and how they are getting, where they are from getting. They are getting. And what is the development fund for Parliament Kota Raja for 2023? This is not peruntukan ahli Parlimen. Go there, Millionaire this year 1.3, belum masuk lagi, all that thing, tangan panjang telling. But I say, Nama, I'll give you another news. That is peruntukan ahli Parlimen. I'm talking about development budget for Kota Raja for 2023. Development budget from the national budget. How much Kota Raja is getting through the state government. What state government is doing with the state government's money. That's it. We're not going to build temple every year. No. This is something that is there when we bought the house and we came in. Kita mewarisi. And it's very difficult to go and tell to our members and our people. You know, they have been asking a lot of things and I have communicated with YP and also Yang Berbahagia Dato' Nazila. I know her for 15 years. Just the thing, isu seperti ini harus ditangani dengan cekal tanpa melibatkan elemen-elemen yang sensitif. Kerajaan Pakatan Harapan, now Kerajaan Perpaduan, I don't know after June what kerajaan here. But every time you're hearing slogans
from Barce Cakap Amanah to Madani, a lot of slogans, but issues not been addressed. And we are not in a situation to tell them the same story again. Semua dah tahu. Everybody knows what you're getting, everybody knows what he's getting next door, berapa orang, everybody knows that. The problem is why we are not getting. So I know maybe this is quite open, but somebody have to talk. Kalau somebody have to talk, somebody have to say this, so the message can go to the upper level. Mungkin dipecat jadi pengurusi pun tak apa. It's okay, no problem. Kalau parti habislah. But this is the issue. What are the grassroots processes that goes up to the top? That's it. What is the government, state government's answer? What is the federal government's answer? Sekarang kita tiba-tiba berada dua menteri. Satu menteri ahli parlimen Kota Raja, satu menteri pula ketua UMNO bahagian Kota Raja. Kemungkinan besar jadi calon. And this is our opportunity to go and approach them. I spoke to Tunku Zafrul just on the phone. I don't know that I'm talking to him, and that's it. And she keep calling. I passed the line to me. I'm Zafrul here. Then that's about 15 minutes conversation. As I told him directly, Yamur Rahmat, please help. And he said yes. Then before he puts the phone down, he asked me, what you're doing now. Actually, I'm talking to you. No, I'm asking, what is your profession? Actually, I applied for the post of Prime Minister. They said no vacancy. Oh, yo. Vacancy, that way, yalah, sekarang perpaduan. Just 3 months ago, you fellas were backing me, and everybody else will be backing me. Then suddenly, sudah jadi perpaduan. Maybe I don't know what will happen the next 3 months. And he laughed and he said, professionalism will take its course. So I was quite happy. He's ex-banker. So I just told Vayu this. I just told him, I don't want to sorok menyuruh and all that. We applied. We will hand over this memorandum to you, to the MB today. It's your noble work, sir. Please carry this for us. MIC is doing their part to reach Dato' Sri Zahid. Kita dulu ada Dato' Namishan, tapi tiba-tiba dia meninggal. So tak ada wakil lah, tengah-tengah pilih. Saya dengar calon pun banyak, tak tahu nak pilih siapa. And then with IOI, we are moving our own. And with MIC, of course, the president have pledged his personal contribution and the party contribution, which we might be receiving on the 18th of this month. So all that put together, ha tak tahu lah. Maybe bulan 5 ke bulan 7, I'll be a bit richer than what I am now. So my sincere apologies, gentlemen. Hope my friends here, people do ask me, you're doing fundraising but you're not charging. Table semua free, you jemput orang duduk makan. And how you want to raise funds? No, I'm not raising funds, I'm just going to raise awareness. Because otherwise I go and approach people, temple, is another temple coming, there's another temple coming. But you must know why we are coming. Kenapa? This temple is really there and we are helping people. Now we are helpless. To help, continue to help them, we need help. So I really hope state government through MBI, Yang Hormat Dato' Sri Zahid, through Tunku Zafrul, IOI and MIC, since you all now kerajaan berpaduan, padu-padulah buat kerja sikit. Help us. You want us to help you all, and this is what PM said. Madani itu berdasarkan kepada keperluan dan bukannya sesuatu kau. I really respect him. May God bless him. He is 75, going through 76 now, going strong. I really hope, hanya harap tu beri dia lah peluang kepada Perdana Menteri sebab he is doing a lot of things. Actually, I'm not in any political party, but I'm very close to a lot of us. But you look into the 100 days approaching, Dato' Sri Anwar has did more than what the other two prime ministers did in the last 6 years.
you must look into the policies. Bukan selalu masuk Facebook tunjuk muka saja. What he does, what he's doing, and the impact to the economy, bursa saham, kestabilan mata wang, dasar kerajaan. You must look into the whole totality, then you must label Prime Minister macam. Not bukan PM turun 15 minit lambat dekat Sedapat, PM kantoi. I mean, flight lambat lah, hujan, helikopter tak jalan. So, so you must talk in that. Otherwise, that's why I always go to my Vice office and tell them, sir, this is my request, and this is what you can do, this is what you cannot do. I know. Peruntukan duit berapa, peruntukan ini berapa, mati pun maybe for this function YB can give 10,000. That is what his tangan kecil. But suddenly I know from Tunku Zafar tangan kecil pun boleh help this side. So my sincere apologies for speaking out my mind, but there's no point being a temple chairman if you cannot address the community's problem. I strongly believe that. I don't know my community members, I mean the Jabatan Kuasa, if you cannot tolerate me, thank you very much. Get somebody else and do. That's how you must move. I have nothing to lose. We always have a cause to serve somebody else, somewhere. Nandri vanakkam. இங்கே எம்சிக்கு வேலையெல்லாம் போயிருமோன்னு நினைச்சேன். PPD MM New Temple Complex Cum Educational Center Child Fundraising Launch. கோயில் என்பது இறைவன் வாழும் இடம் என்று சொல்வார்கள். இனி கோயில்கள் இறைவன் வாழும் இடமாக மட்டுமல்ல, நம் பிள்ளைகள் அடுத்த தலைமுறையினர் கல்வி கற்கும் கூடங்களாக மாற்ற வேண்டும். இது புதிய காரியம் அல்ல. இது பல்லாண்டு காலமாக நம்மிடையே இருந்த ஒரு செயல்தான். அந்த செயலை மீண்டும் கொஞ்சம் புதைந்து போன செயலை மீண்டும் பண்ணாம சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி. Ini அடுத்ததாக seterusnya special speech dari special person yang berbahagia Dato' Nazila binti Haji Idris. Beliau merupakan pegawai Sekretariat Gabungan NGO Negeri Selangor. Saya turut menjemput Datin Rajama untuk mengalungkan malai dan sebagainya. Nandri. தலைவர் நின்று வாங்க. தலைவர் நின்று போங்க. ஓகே. So salam perpaduan semua, salam kerajaan Madani. Saya Nazila binti Haji Idris, pengurusi Sekretariat Gabungan NGO Selangor, dan kami NGO di dalam negeri Selangor membawa semua isu. Kita colour blind. Maksudnya tak pilih warna, tidak pilih bangsa, tidak pilih agama. Kita berada dalam satu warna kerana kita mengamalkan perpaduan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi yang handsome tadi, pengurusi majlis. Saya tak lupa anda. Juga kepada yang berusaha, iaitu pengerusi kuil, yang saya rasa saya menyaksikan bagaimana kuil ini terbina daripada awal dulu sampailah sekarang. Dan saya lihat komitmen Mr. Rajan, Mr. Nagarajan, yang saya rasa pernah sekali dia telefon saya betul-betul pergi nak jumpa. Rupanya dia nak beritahu bahawa kuil mengalami kecurian dan pagar telah roboh. Dan pada masa tu saya kata, Mr. Rajan, saya bukan YB, tak ada bajet. Tapi saya kata saya boleh hello kawan-kawan saya yang India, yang ada duit, yang sukses dalam perniagaan untuk bantu. Sebab saya rasa dalam rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan, semua orang sama. Semua agama memberikan kebaikan sesama kita. Jadi saya pun telefon kawan-kawan saya, bagi nombor telefon Mr. Rajan untuk sedekahlah
kan, kita pun mengamalkan sedekah untuk agama kita. Saya pun semua sama, Ustaz Zawawi pun sama. Dan juga saya juga mengalu-alukan Yang Berhormat Zawawi yang juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor, iaitu Esko Agama. Bila Esko Agama ni memang tanggungjawab untuk menyantuni semua agama. Dan saya juga kita bagi tepukan gemuruh untuk YB Zawawi yang telah mengusahakan tanah tapak kuil. Yang saya rasa ada orang yang tak boleh, bukan semua pemimpin yang berfikiran seperti ini. Tetapi walaupun dia ustaz, sebab kita agama Islam ni sangat unik, kita melayan semua orang sama. Saya rasa semua agama pun sama. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita berada dalam satu rumpun, satu negara, satu perjuangan untuk menjaga keharmonian dan juga perpaduan. Juga kepada Datuk Dr. AP Sivam, penasihat PPDMM, tak ada data dia. Ada. Dan juga Tuan Pragadesh Waran, penasihat agama PPDMM. Dan juga saya bersama Cikgu Siti, Setiausaha Persatuan Penduduk Bandar Putra. Saya pengurusi Persatuan Penduduk Bandar Putra. Dan saya sangat happy kerana dalam Dewan ni penduduk Bandar Putra. Betul? Terima kasih kerana kita berada dalam satu taman yang sama. Hari ini kita sedang mengusahakan untuk buat guard. Dan saya nak juga ucap terima kasih YB Zawawi turun ke taman kita. Dia pusing, dia jalan kaki. Sebab tu kita nak pilih calon ni kena orang sihat, bugar macam ni, baru boleh pergi keliling taman kan, tengok apa perlu dibantu. Jadi bila kita bercerita pasal agama, pasal kebajikan, pasal pendidikan, kita colorblind. Kita memberi kepada semua dan kita membantu kepada semua. Dan malam ini Mr. Rajan nak membangunkan bukan sahaja kuil, tetapi nak membangunkan pusat pendidikan kanak-kanak. Dan ini satu usaha yang murni. Kita bukan sahaja boleh mengharapkan kepada kerajaan, tapi situasi sekarang ni rakyat bantu rakyat. Kita bantu kita. Jadi kita kena berada dalam satu pasukan yang kuat. Kita tak boleh macam lidi sebatang tak kuat. Kita kena berada dalam satu rumpun lidi yang banyak dan kita kuat. Kita harus saling mengangkat dan saling membantu. Kalau kita ni sikit yang ringan, yang berat kita sama pikul, yang ringan sama dijinjing. Kalau masing-masing contribute, mesti 2.5 juta tu kita boleh dapat capai sebelum bulan Mei, Julai. Jadi insya-Allah, dan kami penduduk Bandar Putra, kita sama-sama bantu. Saya masih ingat ada peristiwa ada penduduk di Seri Ayu yang ada kecederaan, dan juga Mr. Rajan pun menghulurkan bantuan. Mr. Rajan ni kata daripada PPPDM ni yang membantu, maksudnya daripada kuil, membantu juga orang Islam. Jadi sama-sama kita bantu sebenarnya. Dan hari ini kita mengamalkan satu konsep perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah negara, terutama negara kita Malaysia, orang luar ataupun negara lain sangat mencemburui kita. Sebab kita ni memang kuat raya. Semua raya kita raya. Jadi kita berada dalam satu masyarakat yang saling menghormati. Yang paling penting perpaduan. Kita hormat orang Islam, hormat orang Hindu, orang Hindu hormat orang Buddha, orang Buddha hormat orang Islam, dan kita berada dalam satu. Sebab ini tanah kita. Tuan-tuan, hidup ni tak lama, sekejap je. Jadi sementara kita hidup ni lah, kita manfaatkan diri kita. Kalau misalnya kita dapat pendapatan 1,000, kita manfaatkan untuk agama kita 30% ataupun 10% dalam satu bulan. Tak salah. Sebab setiap kali kita memberi, Tuhan akan menggandakan rezeki yang kita ada. Ingat, kalau kita tak berbakat, tak bermanfaat, kita takkan capai kejayaan. So hari ini Mr. Raja minta saya datang berucap. Dia kata, saya ni sebenarnya di taman saya suka orang panggil cikgu. Sebab saya dulu cikgu, saya cikgu pencen. Jadi Mr. Raja panggil cikgu. Cikgu bagi semangat sikit lah
untuk kita ni sama-sama nak membangunkan bukan sahaja kuil tetapi kebajikan dan pendidikan. Jadi itu antara perkara yang saya nak deliver pada malam ini. Kita harus bersatu padu dan kita harus mengamalkan perpaduan di antara kita, dan kita harus saling menghormati antara kaum dan juga antara agama. Saya ucapkan dan doakan semoga usaha yang kita buat hari ini, malam ini yang kita mulakan, kita akan dapat kejayaan dan kita akan dapat membangunkan apa yang yang tuan-tuan impikan untuk agama dan juga untuk kaum India. Saya rasa itu sahaja. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah tersilap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah terbiasa. Boleh. Waalaikumsalam. Dan kita sama-sama yang dalam Bandar Putra jangan lupa ya, bayar RM40 setiap bulan. Sebab keselamatan tu salah satu daripada keamanan dan menjadikan tempat kita selamat, aman dan makmur. Selamat, aman dan makmur. Jadi jangan lupa support Persatuan Penduduk Bandar Putra. Terima kasih kepada Mr. Raja jemput saya. Datuk, lepas listen to your notes, I teringat pula satu peribahasa klasik. Kuat akar kerana tunjang, kuat tunjang kerana akar. So kita memang suka-suka bermuafakat antara satu sama lain. Alright? Kita pergi ke ucapan khas yang berhormat Tuan Zawawi Mukni, Exco Kerajaan Negeri Selangor, merangkap adun Sungai Kandis. Dan terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang telah menjemput saya untuk menyampaikan sedikit ucapan balas kepada ucapan yang telah disampaikan oleh saudara pengerusi, saudara Nagarajan. Dan saya kira ucapan yang paling penting ialah ucapan beliau lah. Ucapan saya ini cuma sekadar menghias saja. Sebab mesejnya tadi panjang dan saya percaya jelas dan terang dan difahami oleh setiap orang. Yang dihormati Datuk Dr. AP Siwal, Pengarah Urusan APS Majlis Sdn Bhd, Datuk Nazila Idris, Pengurusi Sekretariat Gabungan NGO Selangor, Wakil-wakil Kerajaan dan juga semua tamu-tamu yang hadir pada malam ini. Saya tak sempat nak perkenalan semua ni, tapi saya percaya datang ni semua orang-orang hebat, ya, dan orang-orang yang terpilih, ya, untuk menyokong dan mendukung usaha yang dilakukan oleh Persatuan Kuil Mariaman. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pada malam ini kita telah pun dihidangkan dengan satu perjalanan panjang perjuangan untuk membangunkan sebuah institusi yang saya percaya ia akan memberikan banyak manfaat dan kebaikan kepada masyarakat Hindu di kawasan Bandar Putra. Saya baru balik daripada Dubai minggu lepas, ya. Saya terkejut sebab di Dubai dan di Abu Dhabi ada 3.5 juta orang Hindu yang kebanyakannya adalah ekspatriat yang bekerja sebagai peniaga, ahli perniagaan yang kaya-kaya semua, tauke kedai emas, tauke-tauke bangunan semua ni daripada India. Dan di Abu Dhabi ada satu kuil yang dibangunkan dan disediakan tanah oleh kerajaan Abu Dhabi untuk keperluan penganut Hindu. Ini adalah suatu pendekatan yang dibuat oleh kerajaan Emirat ataupun Al-Imarat untuk memberi kesempatan, beri ruang, beri keperluan masyarakat Hindu untuk mereka melaksanakan kepercayaan agama mereka.
di Malaysia, amalan ini telah pun berjalan begitu lama, ya. Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, ketika dia mengungkapkan 6 nilai ataupun disebut sebagai 6 ciri ataupun 6 perkara teras dalam kerangka membangun Malaysia yang disebut sebagai MADANI, ya. Jadi 6 huruf ini adalah gambaran satu ataupun satu ringkasan bagi perkataan kemampanan, mampan, M, yang maksudnya Malaysia yang dibangunkan ini adalah Malaysia yang kuat, yang mempunyai daya saing, daya tahan dalam menghadapi cabaran ekonomi, cabaran sosial dan juga cabaran politik antarabangsa. Kemampanan sebagai kerangka asas. Yang keduanya ialah sejahtera. A dalam kesejahteraan itu jadi MA. Melahirkan masyarakat yang sejahtera artinya masyarakat yang seronok tinggal di negara itu. Siapa yang tinggal di Malaysia, dia takkan nak pindah balik ke negara asal dia, ataupun ke mana-mana negara. Memang ada yang berhijrah, migrate ke negara lain, tetapi majoritinya mereka seronok tinggal di Malaysia dan merasakan keamanan ini satu perkara yang perlu dipertahankan, ya. Saya lahir di negeri Selangor. Bapa saya lahir di Selangor, tetapi nenek saya daripada Tanah Jawa. Jadi adakah saya nak balik ke Tanah Jawa? Nak pergi mana? Tak ada siapa nak terima saya di sana. Jadi inilah tempat di mana tanah tumpahnya darah saya di sini, dan di sinilah saya akan hidup dan mati. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya lahirnya tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah untuk sama-sama membangunkan negara ini. Tidak ada maknanya kalau kita bergaduh, kita berselisih, kita bertikam-tikam dan berbunuh-bunuhan, akhirnya negara kita akan musnah. Selalu saya bawa cerita pengalaman negara Yugoslavia. Saya masa itu tahun 1990 saya student. Ramai kawan-kawan daripada Yugoslavia. Saya pun tak tahu negara mana Yugoslavia itu. Tapi yang saya kenal kawan-kawan ini semua orang yang berwatakkan wajah Eropah dan orang yang banyak duit dan seorang yang berpenampilan sangat hebat. Tahun 1990 berlakunya peperangan ethnic cleansing antara Serbia dan Croatia. Dua buah etnik yang bergaduh kerana beberapa isu agama, isu politik, tanah dan sebagainya, dan akhirnya merangkai juga etnik yang ketiga iaitu Bosnia. Yang akhirnya peperangan ini mengorbankan banyak nyawa, dan kawan-kawan saya yang dulu nampak kaya hebat, kemudian dalam beberapa bulan dia menjadi orang yang compang-camping. Dia kata seluruh keluarga saya sudah mati dibunuh, saya tak ada siapa-siapa lagi, dan dia merasakan kehilangan semuanya. Dan pesanan dia kepada kami, pelajar-pelajar Malaysia, dia kata jagalah negara kamu, jangan seperti negara kami. Hanya kerana perselisihan budaya, perselisihan fahaman politik, perbezaan kepercayaan, akhirnya negara kami musnah. Dulu kawan-kawan yang bermain bola sepak, kawan-kawan belajar, kawan-kawan sama-sama makan. Tetapi bila berlakunya kebencian antara kaum, kebencian antara agama, yang akhirnya memusnahkan semua kesejahteraan tersebut. Jadi saya ingat pesanan tersebut. Sebab itu apabila raja jumpa saya menyatakan hasrat masalah, sebenarnya masalah tanah tu hanya masalah teknikal saja. Saya hanya tolong jadi postman saja. Jadi postman. Jadi tolong tiup-tiup sikit saja. Yang banyak kerja dia. Saya kerja sikit saja. Jadi berikan tepukan kepada raja atas usaha gigih beliau, ya. Walaupun cabaran PKP waktu itu hampir menyebabkan kita tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat
apa jua pekerjaan. Saya pun duduk rumah dan tak boleh jadi macam ni kalau saya duduk rumah. Ramai orang yang tak makan. Dan saya beli hasil tani daripada petani-petani. Pisang yang dah 6 bulan yang sepatutnya dituai tak boleh dituai. Tak apa, saya beli. Saya ingat dekat 100 tan pisang yang kemudian saya agihkan kepada penduduk-penduduk di kawasan Dun Sungai Kandis. Tak tahu Raja dapat tidak? Dapat tu. Dapat. Ada ubi kayu, ada pisang yang kalau tak dituai dia akan rosak dan reput. Dan petani banyak menanggung kerugian kalau tidak. Tak apalah, YB belilah dengan harga kos pun tak apa. Ini adalah sebahagian daripada cabaran yang kita lalui bersama dan kita telah melepasi cabaran tersebut dan ini pengalaman yang sangat mahal dan sangat berharga. Ya. Itu dua perkara berkaitan dengan MAD, daya cipta. Ya. Perdana Menteri membuat kerangka menggalakkan rakyatnya supaya sentiasa kreatif dalam menyelesaikan masalah, mencari penyelesaian. Nak bina satu rumah ibadat, ada cabaran di hadapan, ya? Boleh diselesaikan atau tidak? Di depan ada 2.5 juta yang harus dicari, ya? Dan kalau setiap orang ini berusaha untuk membantu, saya percaya bulan 7 boleh dapat. Percaya atau tidak? Kalau tepuk tangan ni lepas ni kena buat ni. Siapa yang tepuk kuat ni kenapa kena kerja lebih? Yang keempat, A, hormat, respect. Ini yang cuba diterapkan supaya rakyat Malaysia saling hormat menghormati. Jangan menjadikan perbezaan agama, warna kulit, budaya dan sebagainya sebagai satu ejekan. Seperti mana cerita yang saya sebut Bosnia tadi, di Yugoslavia tadi, ejek mengejek antara etnik yang akhirnya berlaku peperangan. Ya. Kadang-kadang perkara yang kecil boleh diselesaikan dengan secawan kopi dan satu pinggan tose, tapi kerana media sosial ini digunakan untuk membakar semangat dan juga untuk memanaskan keadaan, akhirnya perkara yang boleh selesai berpanjangan dan berlarutan. Contohnya kejadian di sivil, ya. Kami sedang bersidang di Dewan Rakyat, di Dewan Dun Negeri. Terpaksa bekerja ke sana, bekerja ke sini untuk selesaikan keadaan. Nasib baik sempat dipadam, kalau tidak merebak sampai ke Bandar Putra. Jadi itu pengalaman mahal yang kita harus jaga bersama supaya keamanan yang ada ini dapat dikekalkan. Dan yang berikutnya N, keyakinan, dan yang terakhir ihsan. Ihsan inilah yang menjadi perkara yang perlu diberikan kefahaman berkenaan dengan maksud ihsan. Negeri Selangor Darul Ihsan. Ihsan itu maknanya mempunyai kasih sayang, mempunyai sifat belas kasihan kepada insan yang memerlukan. Raja tadi bercakap tentang orang miskin B40 berulang-ulang kali. Miskin bukan soal kaum, tetapi miskin ini adalah suatu perkara yang menjadi ujian kepada orang yang mempunyai duit, mempunyai kekayaan. Kebahagiaan manusia ini, kadang-kadang kita berfikir orang kaya ni bahagia sebab rumahnya besar, sebab keretanya mahal, dan mungkin isterinya ramai. Tak tahu maksudnya. Itu tanggapan kita. Beranggapan orang yang isterinya ramai, rumahnya besar, keretanya besar, itu orang yang bahagia. Tetapi apabila kita melihat hakikat sebenarnya, tidak begitu. Orang miskin bahagia dengan cara dia, orang kaya bahagia dengan cara dia. Sebab itu orang kaya, kebahagiaan dia ialah ketika dia memberi, ketika dia berkongsi rezeki itu. The power of giving, kuasa memberi yang dia beri itu, dia akan rasa gembira, seronok bila dia dapat bantu orang lain. Orang lain juga yang miskin, ketika dia mendapat, dia gembira, tetapi itu kegembiraan sementara.
dia juga berazam satu ketika nanti saya akan memberi macam dia beri. Saya ada 10 adik-beradik. Ayah saya penoreh getah. Berapa sangatlah pendapatan seorang penoreh getah? Kalau bulan 3 ni, biasanya daun gugur, susu getah pun tak ada. Ada yang berasal daripada estet getah. Ya? Kalau orang India dia akrab dengan pokok getah ni. Sampai kan kadang-kadang tadi sebut satu lidi tak boleh dipanggil penyapu, sehinggalah dia dicantumkan banyak baru boleh jadi penyapu. Kalau orang India, satu pokok getah tak boleh dipanggil estet. Banyak pokok getah baru boleh dipanggil estet. Jadi kena bergabung banyak baru boleh dipanggil estet. Itulah perumpamaan supaya kita nak memahamkan tentang perpaduan tadi. Baik. Yang saya nak kongsi tadi ialah bagaimana 10 adik-beradik saya tadi mendapat bantuan daripada ramai pihak. Bantuan zakat, daripada jiran, daripada orang-orang yang ingin membantu, yang akhirnya 10 adik-beradik saya ini semua masuk universiti. Boleh belajar dan jadi manusia. Jadi kemiskinan ayah dan ibu saya tadi menjadi pembakar semangat, dan mak saya pesan, janganlah jadi penoreh getah macam mak. Itu susah. Jadi saya kena belajar bersungguh-sungguh lah. Dan tak sanggup pula jadi wakil rakyat. Tapi di mana pun saya bekerja, cara bekerja, sikap dan cara berfikirnya sama saja. Artinya saya harus bekerja keras, dan kalau saya dipilih sebagai pemimpin ini, saya harus melaksanakan mandat dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat untuk melaksanakan amanah. Justru itu, apabila berlakunya kemarau, berlakunya krisis PKP, banjir besar, jadi sebahagian besar daripada masa saya, tuan-tuan boleh tengok apa page saya tu, ada yang dah like belum follow kan? Yang belum follow boleh tengok aktiviti-aktiviti bantuan dan juga perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan, terutamanya jualan ihsan rakyat. Hari ini ramai yang tertunggu-tunggu bila jualan ihsan rakyat di Sungai Kandis. Pukul 10 jualan dimulakan, pukul 8 pagi, pukul 7.30 semua dah duduk tercacap ambil nombor. Sebab kita sediakan 250 nombor saja. Kalau tak dapat nombor, baik, baliklah, memang tak dapat. Jadi kita sediakan 500 ekor ayam, 300 kotak telur, dan berbagai lagi beras, minyak semuanya dengan harga subsidi. Tujuannya ialah untuk mengurangkan kos sara hidup, membantu golongan B40 bagi mendapatkan bekalan makanan dengan harga yang berpatutan. Saya difahamkan ramai orang-orang India yang tak dapat maklumat sebab tak like saya punya page tu. Lepas ni jangan lupa page saya Don Sungai Kandis N49, like, nanti akan dapat maklumat di situ. Like and share lagi. Like, comment and share. Kalau buat 3 like, comment, share, hari-hari dia akan keluar di muka buku tu. Kalau tidak, dia keluar benda lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, tadi Raja menyebutkan tentang harapan beliau untuk sama-sama kita bantu, saya bantu, bantu dan semua pihak yang ikutlah wilayah pengaruh dan juga keupayaan masing-masing bagi menjadikan impian yang telah dinyatakan tadi menjadi satu kenyataan. Jadi saya insya-Allah akan bantu sedaya upaya saya. Kalau tak upaya saya tak boleh kata apa lah. Sebab ada ramai lagi yang berupayaan. Kalau untuk jadi postman boleh. Tapi sama-sama kita buat, sama-sama kita lakukan untuk menjadikan kenyataan. Jadi itu saja yang ingin saya kongsikan. Mohon maaf kalau agak panjang. Saya pun tak ada teks hari ini. Tiba-tiba Raja suruh menyampaikan ucapan. Saya ucap terima kasih banyak atas ruang dan kesempatan yang diberikan. Dan ini program yang ke-8 hari ini. Tadi ada kematian di kampung. Saya kata tak sempat ni, Raja banyak video, banyak ucapan ini. Saya datang esok pagi lah. Saya kata kalau dah malam pun tak sempat. Jadi walau bagaimanapun saya sangat gembira dan berbesar hati atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
இந்த வேலையில ஒரு அன்பான கவிதை. இங்கு வந்திருக்கின்ற பெரும்பாலும் எல்லாரும் திருமணம் செஞ்சவங்க தான் நினைக்கிறேன். யாரும் பேச்சுல இருக்கீங்களா? நினைச்சே பார்க்கல. என்றோ ஒரு நாள் உங்கள் கை ஒரு கைத்தறியை பிடித்தவுடன் தான் தெரியும் துணையின் அவசியம். ஒரு கைத்தறியினை பிடித்தவுடன் தெரியும் கொஞ்சம் எனக்கு அவர் பார்த்து இப்போ போடுங்க. We are celebrating a special moment of not easy now. Tahankan. betul. நான் கொஞ்சம் சைடு போங்க, அப்படி சைடு இருந்து அப்புறம் கிட்ட வந்துருக்கோம். நீங்கள் எப்படி வாங்க, முன்னுக்கு வாங்க, கொஞ்சம் முன்னுக்கு வாங்கண்ணா. அப்புறம் பாருங்க. அப்படி இருங்க. இதுக்குதான் இப்போ அடிக்கடி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வர சொன்னா வர மாட்டீங்க. எப்படி போஸ்ட் கொடுக்கணும், எப்படி சிரிக்கணும். அப்படி ஓகே ஓகே போடு. ரொம்ப வயணும். ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் அப்படியே நில்லுங்க. ஒரு படம் முடிச்சு birthday பாட்டா anniversary பாட்டா anniversary birthday சரி பாடுங்க. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. சும்மா தொடுங்க. சரி வாங்க நீங்க பிடிங்க. நீ கொட்ட முடியுது. மேல பிளாஸ்டிக். பிளேட் எடுத்து இருக்கு. இங்க இது நீங்க என்ன பண்ணி எதுக்கு பண்ணிட்டு தலைவருக்கு தலைவருக்கு ஊட்டிடுங்க. தலைவருக்கு நான் ஊட்டி விட்டுறேன். இருக்குமா? இதோட உங்களோட செஷன் முடிச்சிருக்கு. நன்றி. வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. ஓகே, அடுத்து அமுதே தமிழே, அழகிய மொழியே, எனது உயிரே. என்னை நன்றாய் படைத்த இறைவன் என்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறு. Tayo walga tayo tanda Tamil walga. Saya ucapkan terima kasih atas Wabi Zawabi dan pengurusi Wabi Zawabi Datin Datuk nama sini Datuk Nazila. Thank you for gracing this function and being the booster in this fundraising dinner. I would like to
talk in Bahasa Tamil first. I will mix and talk. இந்த ஆலய நிர்மாணிப்புக்கு வந்து திரு நாகராஜன் வந்து கடுமையான உழைப்பு போட்டிருக்காரு. எல்லோரும் அது தெரிஞ்சது தான். இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் ஹோகி ஜபேபி சொன்னது, டத்தோ சொல்றது மாதிரி அவங்களோட உழைப்பு வந்து மிக கடினமான உழைப்பு. அவர் சாதாரணமான ஒரு கோயில் தலைவர் மாதிரி செயல்படலை. ஏன் அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா, நானும் ஒரு கோயில் தலைவர். அவர் செயல்படக்கூடிய விதத்தை பார்க்கும்போது அது அவர் வெளிநாட்டில் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்துது. ஆஸ்திரேலியாவில் படிச்சிருக்காரு, அயர்லாண்டில் போய் படிச்சிருக்காரு, மேனேஜ்மெண்ட். இதெல்லாம் வந்து பிரதிபலிக்குது அவருடைய ஆற்றல், இந்த நிர்வாகத்தை எப்படி சிறப்பாக செய்வது என்று. ஏற்கனவே இஸ்லாமிய இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் வந்து மேனேஜராக இருந்திருக்காரு. அந்த அனுபவம் ஆக வந்து ஒரு கோயிலை வந்து எப்படி சிறப்பாக கொண்டு வரணும். அதுவும் இந்த கோயிலில் வந்து அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குது, அவ்வளோ சவால்கள் இருக்குது. அந்த சவால்கள்லாம் வந்து ரொம்ப பேர் வந்து பார்த்துட்டு நம்மளால் முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டு போவோம், இருந்த வரைக்கும் கோயிலை நடத்திட்டு போவோம் அப்படின்னு தான் போவாங்க. ஆனால் இவர் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் வந்து இந்த கோயிலை வந்து எந்த அளவுக்கு கைவிட்டு போகக்கூடிய அளவில் இருந்த சூழ்நிலைகளும் கூட விடாமுயற்சியோட கதவுகளில் தட்டாத கதவுகளில் தட்டி அந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறாரு. இது சாதாரணமாக சொல்லிட முடியாதுங்க. இது ஒரு அரசாங்க விஷயத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான பதில்லாம் வரும்னு நம்ம முன்கூட்டி சொல்லிடலாம். எத்தனை தடவை போயிட்டுனா கூட அனுப்பிடுவாங்க. ஆக அதை வந்து வெற்றிகரமாக செய்து முடிச்சிருக்காரு. இப்போ ஒரு 2.5 மில்லியன் வேணும்னு சொல்லி, அதுவும் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப நாடலை. அவரோட ஸ்பீச்சில், அவரோட காணொலியெல்லாம் நம்ம பார்க்குற விஷயத்தில் நம்மளை வந்து ரொம்ப அதிகமாக நாடலை. அவர் நாடுறது வந்து பெரிய பெரிய தலைங்க கிட்ட தான். ஆனாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட பங்கை ஆற்ற வேண்டும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக நம்ம வந்திருக்கோம் அத்தனை பேரும் இதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவர் இந்த கோயில் நிர்மாணிப்புக்கு வந்து கைகோட்டு சிறப்பான ஒரு ஆலயமாக அமைவதற்கு இருக்கும். ஆலயம் மட்டும் இல்லை, அவர் கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பிள்ளைகளோட கல்வியில் முன்னேற வேண்டும், அவருடைய எதிர்காலம் நல்லபடியாக சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோளில் சமயமும் அதே சமயத்தில் கல்வியும் நம்மளுடைய சமுதாயமும் மேம்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறை, அதிக அக்கறை உள்ளவர். இது மாதிரி எல்லா கோயில் தலைவர்களுக்கும் இருந்துச்சுன்னா சிறப்பாக இருக்கும். அதாவது நம்ம கோயில் தலைவர்களும் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை, அந்த பாதையில் சென்றோம்னா கண்டிப்பாக நம் சமுதாயம் கண்டிப்பாக பல மடங்கு வெற்றி நடைபோடும். அவர் கண்ணாசி மாதிரி சொன்னாங்க, ஆலயம் வந்து வேறு கண்கள் மாதிரி. சமுதாயம் சொன்னீங்களா, சமுதாயம் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து சொன்னாங்க, நான் எனக்கு உடனே வரல. அது மாதிரி சமுதாயத்தின் மேல் அக்கறை உள்ளவங்க தான் வந்து தலைவர்களாக இருக்க முடியும், பங்காற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அதே வேளையில் வந்து சுருக்கமாக முடிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேசிட்டாங்க எல்லாரும். நம்ம ஐயா பிரகதீஷ் ஐயா வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகமானவர். அவர் இருக்கிறதே வந்து இந்த கோயில் கட்டி முடிச்ச மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து அது சிறு கோயிலாக இருந்தால் கூட அவர் சிறுமியாக பார்க்காம அது வந்து நல்ல வைப்ரேஷன் சொல்கிறாங்களே அதில் இருக்கீங்க. Maybe what I would like to say is the effort and the commitment of Nagarajan is really appreciable, because not all the leaders or chairmen of temples will play such a leading on exemplary basis. He is one educated person. He is showing all his talents because he is not locally educated. He has gone overseas. I think his education as far as Australia, in Ireland, in management. That's why he dared to apply for the vacancy of the Prime Minister. Unfortunately, I think it's not that easy to get. What I would say is that the effort, the tireless and the non-stop ongoing process and efforts shown by him in getting this temple re-gazetted. Earlier it was not gazetted, now he has got it gazetted, not gazetted, but approvals. So we congratulate him first in getting this done. And he is now seeking for 2.5 million of donations from the public and
from the head of department and from the government, state government, be the federal. I hope this will definitely be achieved, and not only his aspiration today. He didn't ask any donation from us, but I saw the application there from 10,000 till below. I hope all those attendees here will give their fullest support to their level, whatever. I noticed the amount there stated that 10,000. So 10,000 is not the limit. 10,000 is not the limit. So I don't pledge here, but I will pledge more than 10K towards the part of this. Because it's going to take 2 years in completion. I think we can pledge and gradually give the donations. I appeal to all those here to take their time to give their generous donation, and hopefully YBs and Datos from the government, state government and the federal to give us the fullest support. Thank you very much for giving me this opportunity, and also celebrating my, not the 60th, it is the 70th birthday. It was the 70th. And we had a ceremony over in India, especially for the 70th birthday. We call it the wedding ceremony of the 70th birthday. It's not the anniversary, but the 70th ceremony, wedding ceremony. So it all took place as a fresh wedding. We were couples on that day. We were couples. After being married for more than 40 years, I have the same person to hold the hand for the second marriage. Second marriage at the age of 70, the same person. So that's a blessing. Everybody is saying we would like to live such a life. Be successful in life in many ways, in business, in your family, have children, grandchildren, and to let you know, this ceremony was totally not organized by me. It was by my children. Why this must be organized by the children? This is an example to show many others out there that children are responsible, and we should guide them. How a loving parent can live together as a happily married couple. This is an example to them, to show them the example. And this is their duty now to get us married. Because when we got married, they were not around. Now for this marriage, they are on. They did the ceremony for us. This is customary and belief in longevity. So every 10 years we'll go and get it. Renewed. At the 80th, we are still aspiring to go and getting renewed at the 80th birthday. Okay, once again, I thank you to all the kind donors around here, and also to the YBs. It has been a pleasure meeting YB Zawawi today, and I extend my invitation to my factory one of these days before the next election. Thank you very much, and I hope that you are also be elected to contest in the same Adun, so that you can serve much more better. You know the nerve and the requirements of the society over there, the community. Thank you very much once again. நெத்தி நீங்க பேச போறீங்களா? இன்றைய நிகழ்வு வெறும் ஆலயம் மட்டுமல்ல, ஆலயத்தோடு சேர்த்து ஒரு கல்வி நிலையத்தை உருவாக்குவதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. 2.5 மில்லியன் சொல்றாங்க. அது வெறும் ஆலய கட்டுமான பணிகளுக்கு மட்டுமல்ல, ஆலயத்தோடு சேர்த்து ஒரு கல்வி கூடத்தை நிர்மாணிப்பதும் ஒரு ஏற்படுத்துவதும் நம்முடைய காலத்திற்கேற்ற ஒரு கோலமாக நம்ம பார்க்கின்றோம். அதாவது கல்வி கூடங்கள் தனியாக இல்லை, ஆலயங்களும் தனியாக இல்லை. செம்மோடரம் சற்று பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, எல்லாம் ஒன்றிணைந்த ஒரு நிலையமாக நம் ஆலயங்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும். யாரிடமும் நான் கையேந்த தேவையில்லை. நம் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள், குறைந்த வசதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த ஆலயத்திற்கு சென்றால்
நிச்சயமாக அவர்களுக்கு டியூஷன் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். அதே வேளையில் அவர்களுக்கு உண்டான மற்ற படிப்பிற்குண்டான வசதிகளும் ஏற்படுத்தி தரப்படும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. இப்போது நிர்மாணிக்கப்படும் இந்த ஆலயத்தில் கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி கற்கக்கூடிய வாய்ப்பு வழங்கப்படவிருக்கின்றது. அதே வேளையில சமய கல்வியும் அங்கே போதிக்கப்படவிருக்கின்றது. மேலும் டியூஷன் வகுப்புகளும் அங்கே ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்றன. இது எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அன்பான தொகையால் மட்டுமே. நன்றி. அடுத்ததாக நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாக ஒத்துழைப்பு அன்பு ஆதரவு வழங்கி கொண்டிருக்கும் சிலரை நாம் இந்த மேடையில் நாம் மரியாதை செய்யவிருக்கின்றோம். தொடக்கமாக MIC கோத்தாராஜ டிவிஷன் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் சுப்ரா, அவரை சிறப்பிக்க மிஸ்டர் காளிதாஸ். காட்சியை அங்கே பாருங்க. நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை காதில் ஏது. ஓ, இப்ப புரியுது எனக்கு. ஏன் முன்ன வந்து மாமா அப்படி சொன்னீங்க. மாமாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் MD திருவாளர் காந்தி கண்ணன். மண்டையை வெடிச்ச மாதிரி சின்னதா விளையாடு. தலைவர் கிட்ட அப்படியே பிடிச்சிங்க. இங்க பாருங்க, அப்படியே பிடிச்சிங்க. அப்பா அவ்வளோ கண்டையா இருக்க. கல்வி மைய நிர்மாணிப்புக்கான நிதி திரட்டும் விருந்து நிகழ்வு. PPD MM New Temple Complex Educational Center Child Fundraising Launch. இந்த ஆலய நிர்மாணிப்பு 2024 தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 2025 முடிவுக்கு வரும் என்று நம்பப்படுகின்றது. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஆலயத்திற்குண்டான டொனேஷனை நன்கொடையினை வழங்க விரும்பினால் உங்களுடைய மேஜர் இருக்கக்கூடிய அந்த டொனேஷன் கார்டினை பிளட்ஜ் செய்ய உங்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம்.